Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat meneruskan sesi ulang kaji juzuk yang ke-25, yang mana kita akan memberikan tumpuan kepada surah yang ke-44, iaitu surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan mengandungi 50 surah Ad-Dukhan adalah surah yang kesemua ayatnya berjumlah 59 ayat. 59 ayat surah Ad-Dukhan ini kesemuanya adalah surah Makkiyah. Ini bermakna surah Ad-Dukhan merupakan surah yang Nabi SAW belum lagi berhijrah ke Madinah, yang lebih dikenali dengan nama surah Makkiyah. Kalau tuan-tuan ingin merujuk surah Ad-Dukhan, bolehlah membuka muka surat 496 sehingga muka surat 498. Okey, apa makna Ad-Dukhan? Ad-Dukhan membawa maksud adalah kabut. Ada setengahnya menterjemah sebagai asap. Jadi kabut ni adalah merupakan asap yang tebal. Sebab tu dinamakan ia dengan nama kabut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dengan kabut ini yang Allah nak sampaikan kepada kita? Maka inilah di antara tujuan kita membuat ulang kaji, membincangkan tentang nama bagi setiap surah. Nama bagi setiap surah ini ia adalah satu maklumat yang perlu kita kaji, kerana nama itu ada kaitan dengan ayat-ayat yang terkandung di dalam surah tersebut. Okey, mari kita sama-sama mendapatkan di manakah ayat yang ada menyebut tentang kabut. Masya Allah. Tentang Ad-Dukhan. Tentang Ad-Dukhan. Okey. Untuk dapatkan ayat yang menunjukkan tentang kalimah Ad-Dukhan, tuan-tuan dan puan-puan akan menemukan penyebutan Ad-Dukhan itu pada ayat yang ke-10. Okey, tengok ayat nombor 10. Okey. Ayat nombor 10 ini kita akan merujuk juga ayat nombor 9 sebelumnya dan ayat selepasnya, supaya kita dapat maklumat yang lengkap tentang kabut itu. Kenapa Allah datangkan? Allah datangkan ini waktu bila? Kepada siapa? Okey, kita terus ke ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal hum fi syakki yal'abun. Allah memberitahu pada ayat nombor 9, orang kafir musyrikin ini mereka masih lagi berada di dalam keadaan mereka ragu-ragu. Mereka buat main-main aja tentang urusan Islam ini, tentang urusan agama. Mereka buat main-main je tentang wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka masih tak percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan yang satu. Mereka tak percaya
tentang Nabi ini adalah utusan Tuhan. Mereka tak percaya tentang kewujudan hari kiamat. Maka Allah pun sebut pada ayat yang ke-10, fartaqib yawma ta'tis sama'. Maka tunggulah pada hari langit itu bidukhanim mubin, datang membawa asap yang nyata. Jadi Allah Ta'ala memberi ancaman kepada orang Arab musyrikin yang masih lagi tak nak beriman, maka Allah ancam dengan mereka akan sampai langit itu nanti terdapat asap yang nyata. Itulah yang perkataan dukhan. Jadi kalimah dukhan bagi nama surah itu, ia berada pada ayat yang ke-10. Okey, pada ayat yang ke-10 ini kita mendapati kabut ataupun asap itu bukan asap yang tak nampak jelas, tapi asap yang jelas. Lepas tu Tuhan guna perkataan mubin. Maknanya pada asap yang datang itu nanti memang semua orang boleh nampak. Sebab Allah gunakan perkataan mubin, jelas. Okey. Asap yang nyata itu, dukhan itu, ketika dia datang, apa kesan dia? Yaghshannas, yang akan meliputi seluruh manusia. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, hadza azabun alim. Ini adalah azab yang sangat pedih. Okey. Setelah Allah menyebutkan tentang kedatangan asap yang jelas, maka Allah Ta'ala kata asap tu nanti dia akan kena pada semua. Sebab tu dia panggil meliputi seluruh manusia. Okey. Jadi asap itu Allah datangkan sebagai azab yang sangat pedih. Maknanya asap tu nanti bukan sekadar berbau, asap bukan sekadar boleh menyebabkan kita menjadi hidung kita menjadi terganggu pernafasan. Asap kan bau asap. Tetapi ini adalah asap yang merupakan azab yang pedih. Okey. Kalau kita baca dalam hadis, tidak adalah Al-Quran dalam hadis, asap tu nanti kalau kena pada asap tu nanti dia akan masuk, kalau orang yang tak beriman, asap tu nanti akan menyebabkan dia merupakan azab yang pedih lah. Okey, nanti kita akan ceritakan apakah pendapat para ulama dalam mengatakan tentang asap ni. Asap ni dah berlaku ke? Dia telah datang ke? Ataupun asap ni belum datang lagi? Tapi fakta yang tak boleh ditolak, okey, asap itu sebagai bentuk azab yang pedih. Jelas ayat tu. Asap tu pula nanti semua orang akan nampak. Lepas tu kata mubin. Ketika asap tu sampai, manusia akan kata apa? Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Pada ketika itu, mereka akan berdoa, wahai Tuhan kami, hilangkanlah azab ni daripada kami. Sesungguhnya kami ini akan beriman. Okey, jadi asap tu ketika dia sampai, maka dia menyebabkan manusia pada ketika itu baru mereka nak beriman. Okey, kita dah jelas asap itu Allah datangkan dan kesan dia apa dan apa yang dilakukan oleh manusia ketika ad-dukhan itu sampai. Okey. Apa yang kita nak bincangkan lagi? Okey, kita dapatkan tentang tujuan bagi surah Ad-Dukhan ni terlebih dahulu. Kemudian kita akan kupas tentang asap tu asap apa. Tapi saya rasa lebih baik kita ulas terlebih dahulu perbincangan ulama. Dukhan dekat situ, asap itu, kabut itu sebenarnya
ia berlaku bila? Okey. Jadi saya akan kongsikan perbahasan para ulama. Okey, begini. Para ulama tafsir terbahagi kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sebenarnya asap itu, dukhan dekat ayat 10 tu bukanlah asap yang real. Bukan asap yang betul. Tetapi orang masa itu dia nampak seperti asap. Sebenarnya asap tu tak ada. Tapi ilusi mereka, mereka nampak seperti dekat langit tu ada asap. Sebab apa macam tu? Sebab ada pendapat kata ayat asap ni, dukhan ni berlaku semasa musim kemarau. Masa musim kemarau, mereka lapar sangat. Jadi tanam-tanaman ni kurang jadi. Jadi disebabkan mereka jadi macam lapar, mereka nampak seolah-olah di langit tu nampak seperti asap. Dia macam seolah macam kita tengok macam orang pening lalat kan. Orang pening dia nampak macam keluar benda-benda atas kepala dia tu. Itu pendapat pertama kata macam tu. Pendapat pertama tu kata ayat 10 dukhan tu telah berlaku dah. Dah berlaku kepada orang-orang Arab musyrikin dah. Tapi bukan mereka nampak asap yang hakiki. Tapi pada imaginasi mereka nampak seperti asap. Pendapat kedua mengatakan asap yang jelas itu ayat 10 tu belum lagi berlaku. Asap itu merupakan salah satu daripada tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang besar ni ada 10 tuan-tuan dan puan-puan. Ada 10 tanda kiamat besar. Satu daripada 10 adalah munculnya asap yang ayat yang ke-10 surah Ad-Dukhan. Pendapat ini ia didokongi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pendapat mana yang nak digunakan? Okey, mengikut pendapat yang terpilih adalah pendapat yang kedua yang mengatakan dukhan dekat ayat 10 tu bukan dukhan, adalah asap yang hakiki. Sebab apa asap hakiki? Sebab ayat yang kita baca 10 tu ada perkataan mubin, iaitu jelas. Lepas tu pula asap itu meliputi manusia. Ayat nombor 11 kata, yaghshan nas, meliputi manusia. Bukan hanya kena pada penduduk Mekah saja. Jadi isyarat kepada ayat-ayat yang ada ayat 10 tadi dengan ayat 11 tadi, maka para ulama mengatakan pendapat yang terpilih yang lebih rajih adalah asap itu dia belum lagi berlaku. Tapi dia akan berlaku apabila menjelang hari kiamat. Ini adalah pendapat sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pendapat tabi'in, ramai di kalangan tabi'in, dan juga merupakan pendapat Al-Imamu Ibnu Katsir. Pendapat Ibnu Katsir. Okey. Azab itu, sebenarnya asap tu dia berbentuk azab. Ketika azab tu datang, kita baca dah dekat ayat nombor 12 tadi. Apabila asap tu datang, orang yang tak beriman, dia akan beriman. Okay, kalau kita baca dalam hadis, asap tu sebenarnya kalau kena kepada orang yang tak beriman, dia akan masuk melalui telinga-telinga mereka ni. So asap tu akan masuk ikut telinga kanan, dia keluar ikut telinga kiri dia. Asap tu memberikan azab kepada mereka. Orang beriman ni dia kena juga, tapi asap tu seperti menyebabkan hidung dia
terasa juga sakitnya lah, tapi tidak seperti orang yang kafir, sebab asap itu dia muncul ketika mana berlakunya peristiwa, maksudnya dari dekat niat kiamat, sebab dia salah satu daripada tanda kiamat besar. Jadi itulah justifikasi kepada maksud dukhan itu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak bincangkan pula pada apa objektif Allah sebutkan tentang asap yang jelas azab, sebagai azab yang pedih tu dekat dunia. Kata para ulama, asap itu, surah ini adalah untuk sebagai amaran. Okey, adalah sebagai memberi amaran. Okey, yang amaran itu adalah nak memfokuskan tentang Allah Ta'ala ni, dia berkuasa untuk membinasakan sesiapa yang mendustakan agama Allah, dan Allah juga berkuasa untuk menjadikan hari kiamat. Ingat je, surah Dukhan ni surah yang Allah nak tamatkan, Allah berkuasa untuk menamatkan dunia, dan surah ini juga adalah surah yang menunjukkan Allah berkuasa untuk datangkan hari kiamat. Itulah tujuan surah Dukhan. Jadi Dukhan kat situ bukanlah satu nikmat, tetapi ia adalah satu azab yang pedih, yang akan dia sampai, dia merupakan azab semasa dunia ni masih lagi berlaku, ia akan berlaku pada penghujung dunia ini akan binasa. Itulah tujuan surah Ad-Dukhan. Okey, untuk lebih jelas lagi, betul ke asap itu sebagai amaran? Jawapan dia ialah sebab dalam ayat yang ke-11 tadi, memang Allah menyebutkan dia sebagai azab yang pedih. Okey, nak lebih jelas juga, kita kena tengok awal-awal ayat dalam surah Ad-Dukhan. Memang Allah ada sebut tentang Al-Quran diturunkan memang sebagai munzirin, sebagai nak memberikan amaran. Jadi turunnya surah Al-Dukhan ini adalah untuk memberikan amaran kepada siapa-siapa yang masih lagi nak lalai, nak main-main dengan agama. Nanti tunggulah waktu dekat kiamat nanti, asap tu akan kena pada semua orang. Masa tu barulah nak mengatakan dia nak beriman. Maka selesailah penerangan ringkas untuk ulang kaji surah Ad-Dukhan. Jadi sebelum kita tamatkan, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bincang pula apa tema bagi surah Ad-Dukhan ini. Okey. Surah Ad-Dukhan ni adalah surah yang temanya adalah sebagai at-tahziru, peringatan supaya tidak terpedaya dengan mana-mana kekuasaan ataupun kekuatan. Sebab apa? Sebab masa surah Ad-Dukhan ni turun, orang Arab musyrikin masih lagi belagak lah, sombong, buat main-main terhadap dakwah yang Nabi sampaikan. Jadi nak bagi mereka ni serius, mereka kena fokus, mereka kena ambil berat apa yang Nabi nak sampaikan, maka Allah datangkanlah amaran dengan asap, seperti mana nama bagi surah Ad-Dukhan. Okay. Itu saja tuan-tuan untuk ulang kaji ringkas. Tak sempat tuan-tuan untuk mengetahui secara lanjut tentang Ad-Dukhan itu. InsyaAllah nanti kita boleh bincang lagi secara panjang lebar Ad-Dukhan itu menurut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ad-Dukhan tu kita boleh katakan berdasarkan hadis adalah salah satu daripada 10 tanda hari kiamat. So kalau ada yang tanya
Kalau ada yang tanya 10 tanda besar hari kiamat tu apa? Okey. Satu memang ad-dukhan ni. Okey, berdasarkan hadis yang sahih. Kedua adalah tentang Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang kelima, adanya api yang besar akan muncul di Yaman. Itu nombor 5. Nombor 6, akan munculnya seekor haiwan yang boleh berkata-kata. Itu dipanggil dabbah. Dah 6 dah. Dah berapa? 7 Lepas tu, azab yang lain adalah, tanda besar kiamat yang lain adalah berlakunya, baru 6 Okey, yang ketujuh akan berlakunya 3 gempa bumi. Ada 3 ke? Ada 3 gempa bumi rasanya. Ada 3 gempa bumi yang sangat besar. Dan yang terakhir, bukan terakhir ni saya sebut susunan ni, bukan. Tetapi antara 10 tu, yang terakhir adalah matahari dia bukan lagi terbit daripada timur, tapi dia akan terbit daripada barat. Itu di antara 10 tanda besar kiamat. Satu daripadanya adalah ad-dukhan. Okay. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab tafsir, memang ada para ulama kata ad-dukhan dalam ayat itu sebenarnya adalah yang telah berlaku. Tetapi pendapat itu pendapat yang tidak dipilih oleh kebanyakan para ulama lah. Tapi pendapat yang terpilih, ad-dukhan tu adalah suatu asap yang jelas macam asap. Okay, dia bukan hanya pada gambaran saja, tak. Dia memang asap yang jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja sesi ulang kaji kita pada malam ini. Pendek saja. Okey, dapat tak? Jelas tak tujuan bagi surah Ad-Dukhan? Ada sebarang pertanyaan tak, tuan-tuan dan puan-puan? Ada sebarang pertanyaan? Dekat chat tak ada, Ustaz. FB pun tak ada. Apa perkaitan nama surah tu dengan tujuan surah? Tadi kita dah sebut saya ulang sekali lagi. Tujuan surah Ad-Dukhan adalah berfungsi untuk menakut-nakutkan. Okey, kepada sesiapa yang menolak Islam, menolak Al-Quran, tak nak beriman. Okey. Dalam masa yang sama, tujuan surah Ad-Dukhan ini nak menunjukkan Allah Ta'ala itu boleh mendatangkan hari kiamat. Sebab Ad-Dukhan itu adalah salah satu tanda besar hari kiamat. Okey, kenapa ia berbentuk amaran? Kerana Ad-Dukhan itu fungsinya adalah sebagai azab yang pedih. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Okey, tuan-tuan, kita berhenti dengan kadar ini. InsyaAllah, sekarang dah pukul 9.55 malam. Kita masih berbaki satu lagi surah untuk juzuk yang ke-25, iaitu surah Al-Jathiyah, iaitu surah orang yang berlutut. Orang yang berlutut. Cuba tuan-tuan buka terjemahan kan. Al-Jathiyah ni orang yang berlutut. Orang yang berlutut ni waktu bila? Ada sambungan dengan surah Ad-Dukhan. Orang berlutut dekat situ adalah orang yang berlutut kita sambung nanti untuk sesi ulang kaji yang akan datang. Tapi saya sebut secara ringkaslah. Al-Jathiyah tu adalah orang berlutut
di hari akhirat nanti apabila berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Menakutkan Al-Jasiyah ni. Jadi kita nampak cantik susunan surah dalam Quran ni. Kalau Ad-Dukhan tanda besar kiamat nak datang, maka Al-Jasiyah adalah orang berlutut setelah kiamat itu datang. Siapa yang berlutut? Kenapa mereka berlutut? Okey, kita akan dapatkan maklumat tentang perincian surah itu Al-Jathiyah, dan kita akan dapatkan maklumat tujuan surah Al-Jathiyah pada sesi ulang kaji yang lain. Malam ni memang tak sempat, kita pun dah pukul 10, ada urusan yang lain yang tuan-tuan perlu selesaikan, jadi kita berhenti dengan kadar ini. Tapi sebelum tu saya nak tengok terlebih dahulu kalau ada mana-mana persoalan dari tuan-tuan dan puan-puan. Ada live kat Witi tak? Okey, ada soalan ke tuan-tuan dan puan-puan? Rahimani wa rahimakumullah. Cuma saya minta maaf kerana tak dapat nak ceritakan tentang kabut tu. Tapi saya rasa macam perlu juga, betul tak? Tapi bukan malam ni. Saya cuba esok pagi insya-Allah kita akan buat ulang kaji surah Al-Jasiyah sebab kita kena selesaikan juga esok pagi juzuk yang ke-25 sebab malam ni dah masuk Syaban yang ke-26, malam Syaban yang ke-26. Tapi kita masih lagi juzuk yang ke-25. Tak apa, dah tak banyak. Insya-Allah esok moga-moga Allah lapangkan urusan. Kadang-kadang kita rancang nak buat tapi Allah tak izinkan, ya. Ada beberapa sebab-sebab kadang-kadang tak dapat nak buat. Tapi moga-moga esok Allah permudahkan. Kita cuba nak buat awal pagi jugalah. Cadangan, ya, kita akan buat 7.45 pagi insya-Allah. Esok, hari Khamis insya-Allah. Jadi 7.45 ni saya rasa saya nak bawa dulu cerita tentang Ad-Dukhan tu. Saya akan bacakan hadis-hadis Nabi SAW supaya kita lebih jelas tentang apakah sebenarnya peristiwa kedatangan Ad-Dukhan tu. Lepas tu baru kita masuk kepada tajuk perbahasan surah Al-Jasiyah kerana dia ada perkaitan antara Ad-Dukhan dengan surah Al-Jasiyah. InsyaAllah esok tuan-tuan dan puan, kalau tengok 7.45 tak muncul-muncul lagi tu, mungkin kita mula pukul 8. Macam itulah. Moga-moga Allah pemudahkan, ya. Sebab kita pun tak boleh kata pasti, ya. Kita cuma berancang. Maka apa yang Allah rancang itu adalah the best. Kita cuba, kita ada azam untuk kita buat sesi ulang kaji. Semoga Allah mengizinkan kepada kita untuk kita membincangkan tentang satu peristiwa yang sangat besar yang menunjuk kepada kebinasaan dunia ini, iaitu kedatangan Ad-Dukhan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.